Kita orang duduk rumah sewa. Sekolah rendah? Sekolah menengah. Ui, kau rumah sewa Oh, daripada sekolah dah duduk rumah sewa. Ya, mak saya memang nak bagi anak-anak dia mandiri lah. So saya dekat rumah, dekat dengan rumah Fahmi. Dekat kubur Batu Lapan. Dia kata mak apa kau tak suka. Duduk sendiri. Kita yang suruh Macam pergilah rumah lain. Tadi sekolah kat Lamin, tapi aku sambung universiti kat luar daripada Gombak lah. Dekat Bangi, dua-dua dekat Bangi, diploma dekat KUIS dan degree dekat UKM. So campus life ni lebih kurang sama macam you all juga. Beza sikit lah aku pada Izzat belajar dekat overseas, mungkin duduk dekat apa. Tak adalah beza. Dia tak ada hostel kan. Cuma waktu Zap dulu dia pakai streaming, kita nak pakai Unify. Dulu yalah, nak cakap aku tua ni. Dial-up. Saya dulu rumah sewa masa duduk kat Alamin dah start duduk rumah sewa. Kita orang Alamin tak ada hostel, tak ada asrama. Alamin rumah sewa? Kita orang duduk rumah sewa. Sekolah rendah? Sekolah menengah. Ui, kau rumah sewa Oh, daripada sekolah dah duduk rumah sewa. Mak saya memang nak bagi anak-anak dia mandiri lah. So saya dekat rumah, dekat dengan rumah Fahmi. Dekat kubur Batu Lapan. Dia kata mak apa kau tak suka. Duduk sendiri. Kita yang suruh Macam pergilah rumah lain. Mak aku dia tak risau sebab rumah nenek dekat situ je. So kita orang dulu zaman cyber cafe. Itu rahsia yang sampai itulah rumah sebenar kan. Itu rahsia yang sampai hari ni mak ayah aku tak tahu sebab apa aku suka duduk rumah sewa ni sampai tak balik rumah. Red Alert lah. Sebab ada zaman kita Counter Strike. Red Alert tak main? Red Alert tak ada. Ada tapi aku tak main lah. Main dekat cyber cafe ni yang best main Counter Strike. Half-Life. Kawan-kawan kumpul. Kau tahu tak Half-Life dengan Counter Strike yang sekarang ni? Tu game ke? CSGO je lah kau tahu. Itu game. Yelah, mana pergi Tu CC. kira dia macam application. Dia bukan dia sarang serowo je tadi. Dia aplikasi untuk kita sosial apa macam ni. MIRC. Jangan bohong. Red Alert. Generation gap. Nampak tak? Jauh. So kebebasan duduk rumah sewa ni tak ada halangan. Yalah, betul. So nak pergi Hala 7 tu, nak pergi cyber cafe tu, halangan dia cuma kubur je. So dia mengajar untuk mereka-mereka yang duduk di rumah sewa ni untuk berjiwa kental. Tak, rumah sewa tu batu apa? Kubur mana? Batu Lapan. Kubur mak aku tu. Kat situ aku sewa tu. Macam Fahmi ni memang duduk kat kubur pun. Rumah dia kat kubur. Apa yang halangan kubur? Tu aku kata. Okey. Dia tak ada halangan yang besar lah. So itu pengalaman masa sekolah. Approach sekolah swasta ni, kurikulum dia awalnya dia agak sendiri, tapi kemudian dia ada improvement. Kita dah pakai kurikulum JAIS. Cuma kita top up sikit-sikit. Mungkin sekolah kebangsaan biasa belajar bahasa Arab komunikasi. Kami ambil exam SPM bahasa Arab tinggi. Lepas tu ada subjek-subjek tambahan yang lain. Kita punya core curriculum tak sama macam core curriculum kat sekolah kebangsaan. Orang yang tengok ni mesti dia rasa macam apa kan, terbuai-buai lalu. Entah kata kata Arabi ya? Sogir. Khatir. Sebab aku daripada sekolah rendah, walaupun daripada sekolah Alamin, sekolah Arab lah orang kata sampai sekolah menengah, sekolah Alamin. Tapi sebab tak biasakan cakap Arab tu, so hilang jugalah bahasa Arab tu. Masuk universiti kebangsaan. Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Memang guna bahasa kebangsaan lah. Cakap bahasa kebangsaan. Dulu ingat lagi masa dekat UKM, ada persatuan dekat UKM ni di kalangan lecturer lah. Dia akan pantau lecturer-lecturer yang mengajar dalam bahasa lain selain pada bahasa Melayu. So punya strictnya approach dekat UKM ni kan. Berbeza dengan universiti, berbeza dengan UIA. Kat UKM ni lah pusat untuk martabatkan bahasa. Macam Cikgu pun banyak keluar daripada UKM. Fully belajar bahasa Melayu. Fully belajar bahasa Melayu. Cuma kita punya buku je, reference book je bahasa Inggeris. Cuma kemudian tu dah semester akhir tu kita ada kemudahan sikit lah. Dia ada buat dalam exam kita boleh jawab 2 bahasa. Cuma kita lebih digalakkan untuk jawab dalam bahasa Melayu lah. Macam UIA ni kita memang fully English and Arabic. Tapi lepas habis kelas tu
kita masih cakap Melayu lah. Masih lagi Tinggal lupa daratan lah. tak kena denda lah kan. Tapi kat sana kalau kuliah bahasanya yang ada Arab dengan English je. Sekarang ni dah ada satu kuliah of language management. Dekat Pagoh ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu tu dah tambah dah. Tapi Cawangan memang, baru lah. tapi itulah macam kuliah of language management ada bahasa Melayu tapi bahasa pengantar bahasa Inggeris dengan bahasa Arab. Macam pelik juga. Dia mengajar bahasa Melayu kena mengajar bahasa Inggeris. Dia punya subjek bahasa Melayu tapi nak kena ajar bahasa Inggeris. Macam pening kan. Itu bezanya kalau UIA student local dia perlu ada placement test. Lepas tu kalau tak perform in English or Arabic dia kena masuk kelas kan, pemantapan bahasa. Kalau kat UKM international student yang tak boleh berbahasa dengan baik, dia ada kelas special bahasa Melayu untuk mereka. Cuma nak kongsi sikit, kita orang punya placement test dengan MUET lain. Lain. Memang lain. Muat senang. Kita dah boleh balik ke macam mana? Tak, kita nak sebab macam UiTM, U lain lah. Semua dia based on MUET, Malaysian University English Test. Tapi UIA kita tak ada MUET. Kita panggil EPT, English Placement Test, dan juga APT. Muat Muat. MUET. Ni tak muat. UIA tak ada. UIA tak ada MUET. Yalah nampak saiz pun. Baju ni MUET tau. Ingat tak dapat tangkap kan? Itulah yang aku dapat dulu MUET 3, band 3. Band 3 power tu. Australia lagi tak ada. IELTS. IELTS terus lah. Abang IELTS apa? Tak, sebenarnya muat lagi susah pada IELTS. IELTS apa? Ya ke? IELTS dia band English language for English International Language Territory. I don't know man. Lupa International English for Tertiary Learning Studies. Yes. Lupa dah. Sebab dia ada IELTS. Yes, exactly. Ada MUET dan ada TOEFL. Betul. TOEFL. Teaching of English as a foreign language. Iya. Dan juga TESOL. Teaching English as a second Kami ambil MUET dekat Kelantan kan? Aku ambil muat. Aku nak tanya korang yang sekolah agama Sekolah agama apa? Tak juga. Sekolah Amin bila masuk universiti budak-budak yang daripada sekolah agama ni susah tak bahasa Inggeris? Maksudnya untuk menguasai bahasa Inggeris tu. Sebab pengalaman aku masa dekat college aku ni menggunakan 100% bahasa Melayu. Okay. Kan? Tapi kita orang belajar lah bahasa Inggeris juga, tapi 100% bahasa Melayu. Jadi kebanyakan pelajar-pelajar yang keluar daripada sekolah agama, diorang agak sukar untuk menguasai bahasa Inggeris. Sebab bahasa Inggeris ni macam bahasa ketiga atau ke-10 ke belakang. Diorang memang tinggalkan habis. Korang ada masalah tu. Macam aku dah sekolah Katolik dan Katolik tak. Contoh. Okey lah, kalau nak pukul rata mungkin dia agak mungkin berbeza-beza lah setiap generasi tu kan. Kalau tengok Al-Amin ni, dia antara pioneer sekolah swasta di Malaysia ni lah, antara sekolah-sekolah swasta yang terawal. So kalau kita tengok sekolah Al-Amin ni, dia ada yuran yang tinggi, dia berbeza macam sekolah kebangsaan. So bila kita sebut pasal ada komitmen macam ni, mestilah mak ayah yang berkemampuan yang hantar. So biasanya kalau Al-Amin ni biasanya memang background parent dia adalah profesional lah. So, bila sebut profesional ni mestilah dia latar belakang keluarga. Ada latar belakang yang memang academician, memang arkitek, memang profesional. So yang mungkin medium language kat rumah sendiri pun dah guna English. Tapi kalau masa aku dulu budak-budak sekolah agama tu, kalau kita bahasa Arab pun jangan cerita lah. Bahasa Arab dia mencair bai. Memang punya. Tapi kalau bahasa Inggeris dia Dah A dengung. Kalau Al-Amin di Gombak ni aku rasa dia balance lah. Dia balance dalam semua bahasa. Cuma antara keunikan Al-Amin ni yang biasalah orang selalu sebut, bukan aku sebut. Biasa tengok budak Al-Amin ni sasiah dia baik lah. Sasiahnya baik. Tengok budak ni muka lembut, muka soleh ni. Dia yang best. Ada nur ni, budak Al-Amin ni. Yang geng Al-Amin ni dia satu je, kau nak kenal senang.
Yang Ada tak keluar susah jalan pun. belakang lintas sungai tu. Bukan, dia sebenarnya kalau orang budak-budak alami ni sebenarnya. Macam kita ni budak-budak mengke apa kan. Bro, kena kan. Ni kalau jumpa alami dengan dia orang, entah. Oh, ya no. Betul. Anti nak Tapi kena. aku, Anti. aku boleh kenal budak Alamin tau. Ha. Aku ada, hari tu ada satu kes, aku boleh teka dia, budak Alamin. Oh, kau boleh teka Aku boleh teka. Kau ada kasap kau Aku kasap. ni jahat tak Bukan jahat, kayap baik. tau, kasap. Jahat tak jahat, baik tak baik. Budak Alamin yang ni. Jahat tak jahat, baik tak baik. Mana tengah-tengah ha. Dia orang sorti ha. Neutral. Kira, Wow. ni budak Alamin ni. Kau budak Alamin ya? Dia mengaku tu, dia macam terkesima. Nak cerita pasal Alamin tak? Itu masih lagi dalam skop gombak. Okey, teruskan Long. Teruskan, Long. Tergagap lah. Itulah dah cerita. Dah lari ni. Itu antara keunikan ni lah sekolah yang dia orang sekolah alami kan. So bila dia jumpa dengan circle dia yang luas sikit pada alami ni kan. Dia kita berbual dengan dia orang ni, kau nak kena, dia macam muka dia kerut. So dia panggil kita pun entah. Kita panggil dia kau aku. Dia lah. Ini satunya Alamin kena. Tak, Alamin Alamin buat tuduhan jahat tu. bukan. Bagi aku mungkin sebabkan dia duduk ke dalam Alamin tu mungkin dia dah jadi budaya kan. Tapi mungkin Alamin lepas ni kena buang sikit lah organisasi tu. Anti sangat. Tak, bukanlah kata anti, tapi bila guna saya awak, okey lah. Ini macam hantar anti. Siapa nak bersaya awak dengan kau? Mangai kau kan. Okay, so tadi kita dah wrap up ataupun dengar tentang pengalaman masing-masing pasal belajar online. Ada yang dah go for online punya learning kan. Macam Aiman sendiri, macam Aizat tadi tak cerita sikit. Cuba cerita sikit online Dia learning. dah start lama dah kan. Okey, kalau untuk Australia, macam saya cakap tadi, attendance kita orang tak perlu hadir ke kelas secara fizikal. Okey, di mana secara kalau ni lah. maknanya kau tak perlu Rohani. rohani tu bila kau belajar lah. Fizikal tu tak perlu ada. Tapi sebabkan kat sana dah ada Tapi itu online sebenarnya recording. sebelum tu aku dah pakai dah cara tu. Mana kau pakai? Fizikal tak pergi. Wajib Tak, yang kau pun tinggal kelas. kau serong. Kau lain. Wajib tak pergi. Hati ada hati nak pergi. Ada hati. Tak. Hati lain ni. Dia maknanya kalau kau ada niat tu dapat pahala dah. Yang penting Betul kan? niat, yang penting niat. Yang penting niat. Saya baru niat nak pergi tapi tak pergi. Tapi kalau dekat sana kita dah ada online recording. Okay. Di mana bila kelas tu dah habis, bila kelas tu bermula, minta maaf, dia akan record suara lecturer tu. Dan segala display yang play dekat dia punya PC, macam dia punya slide ke apa, dia akan recorded. So nanti student akan pergi kat satu access dekat portal ni dan boleh login kepada session pembelajaran tu lah. Contohnya kelas filosofi pukul 8 pagi yang tekan. Lepas tu tengok lecturer siapa, lecturer kita kan, kita kenal lecturer kita tekan, lepas tu nanti keluarlah video. So sebenarnya tak perlu hadir secara fizikal ke kelas. Tapi dah recorded lah awal lah. Recorded, bukan recorded awal, dia recorded maknanya kelas Live lah. contoh Live lah, streaming ke apa? dia bukan live Bukan, dia streaming. recorded. Dia recorded. Takutnya live recorded ke? Dah, dirakam. Dirakam. Bahasa Melayu. Rakam. Bahasa Arab. Macam contoh lah kan, macam contoh lah, lepas ni kelas pukul 5 kan. Pukul 5 saya tak pergi kelas ni. Saya duduk tidur kat rumah. Dah record, tengah record tau. Pukul 7 tu saya bangun, saya belajar. 7 sampai 8 kan. Dia recorded lah. Jadi dia memudahkan masa aku pelajar. belajar dulu tak ada. Tak, itu juga nak tahu. So, bila dia dah recorded, jadi apa akhirnya nanti Kang, macam mana dengan prestasi pelajar tersebut? Dia Atau prestasi orang yang belajar subjek tu? dia ada juga macam saya jenis yang pergi kelas. Sebab Orang dah bagi duduk rumah. Bukan tuang dengan kau ni. kan dia kat sana tu banyak pemandangan yang indah lah. Ada Kan kita Ada motivasi untuk pergi kelas. motivasi. Betul, ada motivasi. kita nak belajar dengan lecturer, lepas tu kita nak tengok dia explain macam mana. Lecturer pula cun-cun kan. Kita pun dengar cara dia explain. Fokus Belum dengan brunette lah. No comment lah. Okay, tapi dia sebenarnya yang menentukan pelajar tu perform ke tak perform is time tutorial. Oh, okay. Kami ada lecturer, kami ada lecture dan kami ada tutorial. Tutorial tu After wajib class hadir. lah After class lah. Tutorial tu wajib hadir. Bersemuka. Dan sebenarnya kelas tu kita orang boleh compactkan 3 hari saja. Oh. Sebab ambil 4 subjek saja.
So kita orang akan set up kita orang punya jadual. Isnin, Selasa, Rabu kelas, dan Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad boleh kerja ataupun boleh cuti duduk di rumah. Ni baru betul. Macam tu lah. Dia lebih fleksibel dan Patutnya orang ada kita masa ke arah untuk itu, ni lah. Kita dah ada Patutnya. contoh. Sistem Kita tiru pendidikan. je lah negara maju buat. Betul. Bukan saya nak buat eksperimen je. Kita U-turn. bajet menteri eksperimen. bajet yang digunakan tu ke lain. Tu salahnya. Jadi itu saya lah daripada pandangan yang saya punya bahagian lah kan, daripada yang saya belajar dekat Australia macam tu lah. Minggu depan tak datang lagi dah. Ni tak tahu kenapa lah. Cerita Australia.